Dari rakyat kepada rakyat. Jadi kupasan mengenai pilihan raya kecil Rompin serta harapan serta pengurusannya selepas ini, selepas dipilih wakil Parlimen Rompin nanti. Terence. Sebenarnya sesuatu yang klise dari rakyat untuk rakyat. Jika kita sebutkan harapan rakyat itu akan dinyatakan melalui peti undi dan mereka akan meletakkan undi kepada calon yang mereka rasa berpihak kepada mereka dan mampu untuk membawa isu-isu mereka untuk dibincangkan pada pihak tertinggi. Jadi apakah yang perlu ada pada seseorang calon dan pada masa yang agak lewat ini, bolehkah seseorang calon itu mengubah undi yang berpihak kepadanya? Okey, jadi dengan itu kita terus bersama Profesor Madya Dr. Ahmad Nizamuddin Sulaiman, Ahli Bersekutu Kluster Politik Keselamatan dan Hak Ehwal Antarabangsa, Majlis Profesor Negara. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih Prof kerana bersama kami. Kita mulakan dengan bercakap tentang kesinambungan Prof, daripada apa yang telah dilakukan sebelum ini oleh calon-calon Barisan Nasional yang memegang kerusi Rompin. Dan adakah harapan untuk membawa kesinambungan ini hanya boleh dilaksanakan sekiranya seorang calon Barisan Nasional diletakkan kembali menyandang jawatan sebagai wakil Rompin? Ya, terima kasih. Kerusi Rompin ini adalah kerusi Parlimen. Jadi bila kita katakan kerusi Parlimen, ahli Parlimen dari Rompin ini akan berada di Parlimen nanti ataupun dalam persidangan Parlimen untuk membawa wadah Rompin ataupun membawa kepentingan Rompin di situ. Jadi dalam konteks ini kebetulan di Parlimen ataupun dalam kerajaan yang dibentuk dari Parlimen itu, yang membentuk kabinet itu adalah kerajaan BN. Sebelum ini Datuk Jamaluddin yang menjadi ahli Parlimen di situ. Ini pilihan raya untuk menggantikan sebab kemalangan yang kita semua sudah maklum. Jadi adalah nampaknya kesinambungan itu lebih mudah sekiranya ahli Parlimen daripada parti yang sama, melainkan keadaan yang macam 50-50 di Parlimen, tetapi ini tidak. Itulah ulasan yang saya lihat sebelum-sebelum ini pun semacam kemenangan ini tidaklah begitu membawa perbezaan besar, sebab satu orang bertambah daripada bilangan yang ada di dalam BN itu agak selesa. Walaupun tidak dapat 2/3, tetapi majoriti dia itu agak selesa. Jadi sekiranya calon ini yang Datuk ni menang, jadi dia dapat lebih memantapkan dan meneruskan agenda ataupun perancangan program-program yang sudah dirancang sebelum ini. Itu yang saja yang saya rasa dari segi kesinambungan. Sebab bilangan kerusi yang majoriti BN tadi, apalagi di situ yang saya rasa Rompin ini juga adalah merupakan kawasan kubu lah saya lihat sepanjang sejarahnya. Tidak adalah dia ni dikuasai oleh DAP ke ataupun PAS sebelum ini ke, dan memang saya bayangkan dia sebagai satu kawasan selamat lah untuk BN. Di sini boleh kita nyatakan, boleh kita lihat begitu pentingnya tanggungjawab para pengundi yang keluar mengundi. Jadi mungkin kita boleh kongsikan begitu besar peranan pengundi, khususnya pengundi muda yang keluar mengundi dalam menentukan siapakah yang bakal menyandang kerusi Parlimen dan menentukan hala tuju ataupun masa depan Rompin sendiri selepas ini. Pandangan Prof. Pengundi muda dia bilangan dia besar, dengan harapan ataupun dengan syarat mereka ni mendaftarlah. Secara naturalnya semakin pengundi-pengundi di berusia dia makin berkuranglah, kan. Jadi pengundi Y ni dia ni ramai. Jadi mereka ni seharusnya bertanggungjawab untuk turun mengundi. Cuma itulah saya pula agak terkilan dia ni diadakan pada hari weekday. Kan saya bayangkan baru ni kita cuti panjang kan. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Antara salah satu hari saya rasa lagi ramai akan datang. Kan sebab orang pun yang jauh pulang kan. Banyak orang pulang ke kampung baru-baru ni. Tapi ialah mungkin ada
alasan-alasan tertentu dari segi masa pendaftaran penambahan calon dan sebagainya, susunan daripada situ menyebabkan dia adakan pada hari ini. Jadi dan orang pun bekerja kan, jadi mungkinlah ada ruang masa waktu rehat ataupun waktu yang dibenarkan keluar sekejap untuk mereka turun mengundi nanti. Baik, kita ada bersama kita di talian Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Shakar Haji Syamsuddin, Exco Pelancongan Kebudayaan Negeri Pahang. Nampaknya kita terputus talian dengan Yang Berhormat, tapi kita akan cuba berhubung kembali dengan Yang Berhormat untuk mendapatkan sedikit pandangan Yang Berhormat berkenaan keadaan di Pahang itu sendiri, di Rompin dan hasrat Akar Umbi dari pihak Akar Umbi. Kita teruskan Datuk dengan perbincangan Profesor. Saya bila saudara sebut Pahang tadi, saya melihat dalam Semenanjung ini, kalau kita congak ataupun kita lihat analisis dari negeri-negeri, saya kira Pahang satunya, ataupun kalau mungkin dengan Johor, antara kawasan BN yang agak masih selamat. Kita dapat lihat sekarang ini sejak beberapa pilihan raya lepas, Kelantan memang kita maklum daripada tahun 90 dahulu. Terengganu pernah jatuh pada 90, Kedah pernah jatuh dalam pilihan raya 2008 yang lalu. Perak pun jatuh, Penang masih lagi daripada dulu jatuh, Selangor pun dah jatuh, kan? Dan beberapa kerusi agak tinggi di bagi kawasan pembangkang, ada di Terengganu, ada di Negeri Sembilan, ada di Perlis. Tapi Pahang saya rasa macam agak lebih selamat, agak lebih selamat. Jadi kalau mereka boleh memelihara kubu yang kuat ini untuk kepentingan partinya, tetapi sekiranya dia gagal memeliharanya seperti berlaku pada perkara, itu boleh menjadi masalah. Kita bercakap tentang kubu kuat ni, saya rasa nampaknya kita sudah ada Yang Berhormat di talian. Kita kembali berbincang tentang persepsi kubu kuat itu sebentar lagi. Kita bersama dengan Yang Berhormat terlebih dahulu. Hello, selamat pagi Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang Berhormat, kita ingin dapatkan pandangan Yang Berhormat tentang apakah sebenarnya yang diinginkan dari pihak rakyat, dari pihak Akar Umbi di Pahang, dan ini akan menentukan pemenang dalam pilihan raya yang bakal dilangsungkan hari ini. Pandangan Yang Berhormat. Kita dapat lihat pilihan raya di Rompin ini agak menarik kerana ianya ramai yang bercakap bahawa ia ini adalah merupakan penentuan kepada landscape politik Malaysia. Tapi setelah kita berkempen selama 14 hari di sini, kita sedih bahawa sebenarnya pengundi-pengundi di sini mereka lebih banyak menumpukan kepada isu-isu lokal yang bukan bercakap soal isu-isu yang lebih yang berbentuk nasional. Dia masih lagi menumpukan soal-soal yang tentang contohnya perumahan Felda, kemudian tumpukan soal jalan, pembinaan balai raya dan lain-lain lagi. Kerana kalau kita lihat komposisi di pengundi-pengundi di sini adalah merupakan pengundi-pengundi lebih daripada 51% adalah merupakan pengundi-pengundi yang di Felda. Kemudian kita ada juga orang asal atau orang asli dan kampung tradisional. Kita hanya ada lebih kurang dalam 1,300-1,400 orang Cina, dan begitu juga lebih kurang dalam kurang daripada 1,400 ke 500 pengundi daripada kaum India. Jadi ianya merupakan kawasan yang memang luar bandar dan sangat besar. Saya, walaupun saya daripada Pahang, kan, kerana kawasan saya di Temeloh, di Bentong, di Kuala Krau, dia agak kecil sikit. Tapi di Rompin ini, kebesaran kawasan itu lebih Negeri Sembilan campur Melaka. Itulah besarnya kawasan. Dan kita boleh membayangkan bagaimana arwah Yang Berhormat Tan Sri KJ jaga kawasan ini. Dan dari satu kawasan ke satu kawasan, sebagai contoh daripada Kuala Rompin, tempat penamaan calon, ke tempat yang kami jagalah, Temeloh telah pun ditetapkan untuk jaga kawasan Selancar 1, Selancar 2, Selancar 3.
mengambil masa 2 jam setengah untuk sampai. Ya. Baik. Begitu dari segi logistiknya. Dan sekarang ni di kawasan saya jaga lancar berjalan dengan baik. Kita telah pun meluahkan pengundi-pengundi kita yang kita anggap sebagai pengundi yang menyokong kita. Begitu juga dengan kawasan-kawasan yang lain. Kita sekarang ni sedang mengeluarkan pengundi-pengundi yang kita anggap bahawa mereka ini adalah merupakan penyokong kepada basis. Ini biasa ni. Man-to-man marking ini adalah kaedah yang kita buat. Kita dah identify, kita dah tentukan, kita dah tengok mana pengundi-pengundi kita. Di sini kita ada 38 pusat daerah mengundi. Dan keseluruhannya lebih daripada 53,000 orang lah. Ya kan, cumanya walaupun faham cuti, ada mungkin ada penurunan sedikit dari segi jumlah ataupun turn out ini, ataupun jumlah mereka yang mengundi, kerana walaupun faham cuti, tapi pengundi-pengundi luar yang duduk di Johor, yang duduk di Negeri Sembilan, yang duduk di Melaka, yang duduk di di wilayah Persekutuan ataupun di Selangor, mereka tak cuti. So mereka mungkin ada cuti 3 hari ataupun long weekend 3 hari, tetapi ada juga yang dia bagi tahu dia cuti tapi dia tak balik kampung, dia pergi tempat lain. Dia cuti ke tempat lain, mungkinlah dia pergi ke Perak ke pergi ke Melaka dan jadi dia tak ada masa untuk balik. Ini benda-benda yang kita tengok jugalah. Baik. Terima kasih Yang Berhormat kerana bersama kami di talian dan memberikan pandangan. Kita akan bersua dalam rancangan-rancangan lain selepas ini. Terima kasih Yang Berhormat. Kubu kuat sering digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan Pahang dan juga Rompen. Namun pemimpin PAS menggambarkan kerusi Parlimen Rompen bukan kubu kuat walaupun BN menang dengan majoriti besar, itu 15,114 undi pada PRU 13 yang lalu. Dan Dr. Azman Ibrahim berkata ia terbukti apabila PAS masih mampu memenangi undi majoriti di unit peti undi Bandar Rompen pada PRU 13. Bagaimana Prof melihat senario ini? Kawasan bandar sebenarnya dari segi analisis pilihan raya selalu memiliki pengundi-pengundi yang kritikal. Kalau kita lihat lanskap keseluruhan Malaysia pun, Pulau Pinang, Melaka, Ipoh, Seremban, Johor Bahru, itu semua bandar-bandar besar kan. Kuala Lumpur Bandar, Bukit Bintang dan sebagainya. Semua itu bukannya kawasan BN. Tetapi di kawasan-kawasan luar bandar macam ini dia anggap macam agak pinggir bandar lah, kan. Dia ada beberapa kawasan peti undi itu. Yang lain-lainnya itu semua kawasan yang selamat untuk BN. Cuma peti undi bandar. Jadi bila saya dah berikan background yang bandar tadi itu makanya di situ tadi bandarnya agak tinggi. Tapi ada beberapa peti undi lain lagi itu dapat mengimbangi yang bandar itu. Baik. Kalau tadi mengikut kata YB Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Samsudin, ada disebutkan bahawa pelbagai isu-isu lokal yang berbangkit. Ini berbalik pada peranan calon ataupun yang bakal menyandang kerusi parlimen nanti menjalankan tanggungjawab mereka dalam menyelesaikan isu-isu ini. Jadi bagaimana pandangan Prof sendiri? Okey, sebenarnya apa yang perlu yang tanggungjawab lebih kepada wakil rakyat ni adalah di parlimen. Maksudnya dalam konteks ini beliau menangani urusan-urusan di peringkat federal. Tetapi kita tidak dapat nafikan banyak juga urusan-urusan federal yang melibatkan lokal, seperti pembinaan jalan, highway dan sebagainya kan. Itu tugas federal. Tapi kalau jalan kampung itu tugas DUN, kan. Tapi kalau misalnya highway, pembangunan tanah wilayah macam Felda dan sebagainya itu ahli parlimen, dan dia boleh bawakan ke peringkat lokal. Dan satu lagi dia perlu bekerjasama kuat dengan adun-adun di situ, sebab parlimen is parlimen. Dalam satu parlimen ada beberapa adun. Dia kena kerja kuat dengan adun di situ bersama dengan majlis-majlis daerah, majlis perbandaran dan sebagainya untuk mempercepatkan, memperkemaskan lagi dan membangunkanlah kawasan-kawasan lokal di situ. Baik. Baik, Prof, mungkin akhir kata daripada Prof tentang senario politik di Rompen dan bagaimana Prof melihat ketentuannya pada penghujung hari ini. Saya masih merasakan majoriti 15,000 yang diperolehi dahulu agak
sukar untuk digugat. Ada kemungkinan perkembangan akhir ini mungkin kerja keras daripada pelbagai pihak boleh meningkatkan sedikit cabaran. Tetapi saya rasa bilangan itu adalah besar. Agak selamat, tetapi mereka harus kerja. Orang kata tak boleh take for granted apa? Tidak boleh mengambil mudah. Ambil mudah, mereka harus teruskan kerja keras untuk memastikan penerusan ini. Terima kasih Profesor Madya Dr. Ahmad Nizamuddin Sulaiman di atas apa yang dikongsikan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Jadi